Baik. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran ni tuan-tuan, dia ada satu metodologi manhaj yang agak unik ataupun pelik sikit. Bagi tuan-tuan yang baca Quran dan tuan-tuan renung apa yang ada dalam Quran tu, tuan-tuan akan jumpa ada beberapa perkara ataupun beberapa tempat yang ulama bawa perhatian kita semua tentang keunikan approach yang digunakan oleh Quran dalam beberapa perkara yang tertentu. Salah satunya ada kaitan dengan tajuk kita malam ni berkenaan dengan bersuci. Kalau tuan-tuan tengok takrif yang para ulama bagi tadi, sama ada kita bersuci pada zahir kita atau bersuci pada batin. Kan? Bersuci dalam perkara yang kita boleh rasa dari segi panca indera seperti najis, ataupun kita bersuci daripada perkara yang keji, benda yang aib, dosa dan seumpamanya. Jadi apa yang saya kata unik, benda yang pelik sikit yang ada dalam Quran iaitu Allah Subhanahu wa taala bila dia cerita dalam Quran tentang nabi dia, bila Allah Ta'ala cerita dalam Quran tentang nabi dia, bermula dengan nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, turun kepada rasul yang pertama iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Lepas tu turun semua bawah tu tuan-tuan, cerita Nabi Yunus alaihissalam, cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai kepada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dia bukan sahaja cerita tentang Nabi dia itu untuk kita beriman kepada Nabi, malah Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh Nabi dia. Ini satu benda yang sangat pelik tuan-tuan. Approach yang Quran guna untuk bagi panduan kepada kita. Soalan dia pasal apa? Quran bila menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, bila Quran cerita pasal Nabi Nuh alaihissalam dan cerita pasal nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam dalam Quran, sampai kepada manusia yang paling mulia dalam alam ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Quran menceritakan kesilapan dan kesalahan mereka. Patutnya Quran tutup semua ni benda aib, benda buruk, benda salah, benda cacat celah Nabi. Jangan cerita benda hak elok-elok sahaja. Tapi Quran tidak menggunakan approach yang macam tu. Quran menggunakan approach yang mana Quran mendedahkan kesilapan dan kesalahan nabi-nabi tadi. Dan kita dapati bagaimana setiap kali Quran menceritakan kesalahan nabi dia, kesalahan rasul dia, Quran juga menceritakan bagaimana nabi tadi memperbetulkan kesilapan dia. Hak ni satu pelajaran yang sangat berguna kepada kita semua, untuk bagi tahu kepada kita betapa manusia ni dia takkan lekang dan takkan sunyi daripada melakukan kesilapan dan juga cacat celah. Itu perangai manusia. Kalau semulia-mulia manusia, iaitu para nabi dan para rasul pun melakukan kesalahan dan kesilapan, cuba bayangkan macam mana orang macam kita ni, yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang jauh daripada petunjuk Allah, yang jauh daripada melakukan amal-amal soleh sebagaimana hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, yang banyak bergelumang dengan dosa, maka sudah tentulah kadar dan bentuk dosa yang kita lakukan sangat banyak kalau nak banding dengan para nabi dan para rasul.